isu yang paling hangat kini, isu penangkapan haluan. Sebelum tu kita orang Singapura ni, kita sangat orang kata tu amazed unit haluan ni. Macam mana, how does it operate? Dekat Malaysia. Dekat Malaysia dia ada Jabatan Agama Islam setiap negeri. Sekiranya engkau bersekedudukan, tak kisahlah engkau ada dekat rumah tu, perempuan tu seorang dan engkau seorang datang ke rumah dan tak ada ahli keluarga yang lain, dan pintu pun tertutup, dan kebetulan pula ada orang buat report, engkau akan dikatakan tangkap kaluat. Bukan saja dalam rumah tau. Kalau kau duduk berdua-duaan, contohnya kau pergi dating malam-malam, macam halayak ramai tapi suasana gelap, kat situ hanya kau berdua je lepak, kau boleh ditangkap. Kalau tengah duduk sambil makan kacang, aku tak tahu sangat sebab so far sebenarnya sejujurnya aku tak pernah ditangkap. Berjaya terlepas. Tak maksudnya bodoh lah. Maksudnya aku tak pernah ditangkap lah. Berjaya turun balcony. Okey, apa yang akan berlaku selepas itu? Aku ada atar-atar dia yang boleh kita rujuk, tapi kita terus straight point lah. Kalau sebenarnya kita main point pun kita nak cerita pasal cerita kes Ali Aziz. Tapi satu benda yang lain beza kali ni, Ali Aziz tenang, Rohainis tenang. Esoknya Rohainis boleh post gambar dia pegang bunga, sedang buat bunga. Jadi macam mana perasaan kau bila kau menyaksikan situasi yang berlaku? Takut. Aku takut. Kenapa kau takut? Sebenarnya kes Ali Aziz ni dengan aku dia lebih kurang timing. Bila Ali Aziz dia dapat tunjuk yang sisi dia turn back balik, dekat JV dia jadi imam. So pada masa tu sebenarnya salah seorang yang influence aku untuk aku macam, aku kena contohi dia, aku kena tengok walaupun dia macam ni, dia turn back, dia betulkan live dia. So aku pun ada sedikit sebanyak jadikan dia inspirasi. So bila berlaku macam ini, sebenarnya aku lebih kepada aku takut diri sendiri, bro. Sebab aku macam, aku dah turn back, macam mana kalau tiba-tiba aku pula jadi macam ni. Takut, bro. Serius, bro. Aku rasa sangat-sangat takut. That's my check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi Number one podcast in Singapore. Podcast ini dibawakan khas kepada oleh teman-teman kami di Wisma Geylang Serai. Ayohlah Bahasa Geylang Serai dari 8 Mac hinggalah ke 9 bulan April 2024. Kerana pelbagai aktiviti menarik akan disajikan untuk semua. Wow, hebat. Ayo Geylang Serai. Macam Ultras Bola Malaysia Macam lagu Ultras Bola Malaysia. Dia cakap Singapura punya ni. Semua dah ikut-ikut. Actually ada daripada Indonesia. Lepas tu Indonesia claim semua. Iyalah, betul juga. Diorang set claim lagi kain batik daripada diorang. Apa nasi semua diorang cakap diorang punya. Betul. Apa perasaan orang Malaysia bila orang Indonesia claim? Kita orang kita rasa macam no, kita kena prove yang kita adalah the original one. Sama apa perasaan Singapura? Saya no comment. Kita Singapura memang kita selalu import. Kita kan pulau, kita tak ekspor apa-apa kan kat sini. Kita kecil. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang makanan-makanan yang ada dekat Singapura ni, ataupun minuman dan sebagainya, korang boleh check Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Wisma Geylang Serai. Right now it's on to the show. That's my check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi Number one podcast in Singapore. Selamat kembali ke podcast OK Let's Go. Podcast paling didengari di Singapura dan juga the top grossing podcast di Singapura. Dan juga podcast arguably di Singapura yang mempunyai seorang podcaster daripada Malaysia. It's me. You're right. Dan adakah benar sekarang ni di Malaysia juga kita sudah pun menjadi nombor 1 di podcast? Betul. Arguably juga. Sebab kalau dulu ada satu ketika kalau aku pergi dekat mana-mana, orang akan sebut, Shu, I can see your voice. Shu, Hot FM. Tapi nowadays, damn, Shu, okay, let's go. Kau dah hal dengan aku apa? Betul lah. Kau pakai beg sebiji. Aku ajak. Kalau kulit boleh lebih kurang sama. Type Navy. Kau dah tengok disiplin askar? Tak lah. Kita kan family. No, yang kau sebut kita family tu, kau gila. Kau ada simpan untuk sahur ke? Bukan tisu. Ya. Tak ada. Kelakar. Betul. Sebab masa tu memang ramai orang cakap, rupa-rupanya ramai juga yang menggunakan alasan yang sama. Dan ada orang cakap, baguslah benda tu sebab mengelakkan daripada kegaduh. Kita kan family. Dan lepas tu aku pun peluk dia kan. Yes. Dan Ajak pun ada komen ber. Aku nampak. Ya. Ajak pun ada komen. Dan Ibu Fauzianawi ada komen. Kau panggil ibu Aku panggil ibu.
Okey, sebelum tu ajak pun di Suria FM berbual berkenaan dengan Okay Let's Go. Berkenaan dengan isu tu, dia memberikan keterangan penjelasan bahawasanya sebab ramai di ruang komen bertanya, ni Syuk ni kalau dia goreng lah ni 3 mamat, mesti orang kata tu kita akan percaya apa saja yang dia cakap. Dia orang mempertikaikan kesahihan kisah kau tu. Tak, sebenarnya aku pernah cakap realiti adalah apabila aku join Okay Let's Go, aku akan bersedia untuk buka cerita daripada sana. Okay. Dan diorang pun tahu. Sekarang diorang boleh tahu tau. Diorang dah boleh tahu. Diorang cuma nantikan kawan-kawan aku yang lain macam Fizi tengah takut. Apa cerita dia yang aku akan buka kat sini? Lalu cerita baik-baik lah. Takkanlah cerita yang korang pergi klub semua takkan nak buka. Tak pernah. Tak pernah. Yelah, tak pernah. Kita je benar. Tak ada. Okey, bercakap mengenai penceraian. Kira aku segue. Maaf. Tapi isu yang paling hangat kini, yang mana saat kita sedang rakamkan sedang tular, yang menenggelamkan banyak cerita-cerita kita pun, dan cerita engkau. Dan kita akan sentuh nanti. Sabar. Tapi antara perkara yang sedang disebutkan adalah isu penangkapan haluat di Malaysia. Iaitu aku berbual berkenaan dengan Alif Aziz dan juga Ruhainis. Sebelum tu kita orang Singapura ni, kita sangat orang kata tu amazed. Dengan kagum dengan keadaan unit haluat ni. Macam mana, how does it operate? Apa yang berlaku? Kita tak pernah, orang kata tak pernah ditangkap haluat. Tapi apa isu? Macam mana ni? Dia dekat Malaysia. Dekat Malaysia dia ada Jabatan Agama Islam setiap negeri. JAIS ni untuk Selangor lah. Jabatan Agama Islam Selangor. So setiap negeri akan ada Jabatan Agama Islam. So sekiranya engkau bersekedudukan, tak kisahlah engkau ada dekat rumah tu, perempuan tu seorang, dan engkau seorang datang ke rumah dan tak ada ahli keluarga yang lain, dan pintu pun tertutup, dan kebetulan pula ada orang buat report, engkau akan dikatakan tangkap haluat. Bukan saja dalam rumah tau. Kalau kau duduk berdua-duaan, contohnya engkau pergi dating, malam-malam engkau pergi kat port Pantai Bersih. Ini adalah antara port-port yang selalu diorang duduk dating lah. Pantai Bersih. Maksudnya walaupun dalam keadaan halayak ramai, macam halayak ramai tapi suasana gelap, kat situ hanya kau berdua je lepak, kau boleh ditangkap. Kalau kau berdua-duaan. Dan kalau kau kalau kau ditangkap, apa hukuman yang perlu kau jalankan? Dia kena tengok apa situasi engkau ketika itulah, apa kesalahan yang kau disabitkan. Cium. Kalau tengah duduk sambil makan kacang, aku tak tahu sangat sebab so far sebenarnya sejujurnya aku tak pernah ditangkap. Berjaya terlepas. Tak maksudnya bodoh lah. Yelah. Maksudnya aku tak pernah ditangkap lah. Berjaya turun balcony. halal. Maksudnya tadi halal. Tengok keadaan dia lah. Tengok keadaan. Kalau makan kacang, tengoklah tengok mungkin kacang kurang sikit berada. Tengok kacang tu dah kopik ke tak. Jadi tapi ini tertakluk kepada bila orang report saja, buat laporan. Dia aku tak tahu sama ada kadang-kadang orang report, kadang-kadang Jabatan Agama Islam ni akan buat rondaan juga dekat hotspot. Ini aku dengar lah, betulkan aku kalau aku salah, aku nak tanya orang Malaysia. Baik. Ada yang mengatakan jabatan-jabatan agama ni tidak ada kuasa bila couple-couple ni masuk ke hotel 5 bintang. 5 bintang ada orang kata tu anda tidak dibenarkan masuk untuk membuat penangkapan. Adakah ini benar? Aku boleh cakap terus. Takut spoil market pula soalan ni. Tak, aku nak tahu. Aku nak tahu sejauh mana piawaian dia. Aku boleh cancel terus soalan kau dengan jawapan penangkapan Alif Aziz. Tapi Alif Aziz ditangkap di sebuah kondominium mewah, Pavilion Suite. Dia tangkap di Pavilion Suite, hotel yang sebelah korang selalu duduk tu. Kalau itu Pavilion tak selamat lah. Ya Allah. Tapi Pavilion Suite itu residential. Itu residential. Okey, Pavilion Suite ni lagi ketat. Sepatutnya kau tak boleh nak naik atas. Lagilah residential. Apa hak engkau untuk tiba-tiba engkau naik ke atas? Tapi apabila once report dah dibuat, engkau dah dipastikan, kalau engkau tak nak buka, diorang boleh panggil bomba untuk potong pintu sekalipun, dan pastikan engkau keluar. Tapi adakah ini dari sudut pemerhati ya? Macam bila kita tengok datangnya bomba, datangnya unit pasukan ni semua, kalau kita bandingkan situasi yang sama di Singapura ni, kalau seandainya datang bomba untuk memotong jeriji pintu dan sebagainya, kita menggambarkan satu perkara, sama ada isu hostage kat dalam, ada isu orang kena tangkap knife point, ataupun ada isu yang mana orang tu nak bunuh diri. Kes berat lah kira. Sampaikan orang kata tu aset-aset negara perlu dikeluarkan untuk menyelamatkan satu situasi. Tapi bila kita lihat di Malaysia, adakah ini
sedih. Kita pemerhati, kita tengok adakah ini tidak membuang masa dan Waste of manpower. duit, waste of taxpayers money. Okey, tak. Pada aku benda ni lah membuatkan kau lagi takut. Maksudnya engkau jangan ingat kalau engkau berdudukan dalam tu, engkau macam okey, kita tak payah buka pintu. Ini rumah kita. So kita just duduk lepak kat dalam ni, engkau akan selamat. Tidak. Once diorang boleh pastikan, diorang akan check CCTV. Kalau betul engkau memang ada kat situ, kalau betul diorang ketuk, diorang akan panggil dulu lah. Diorang akan bagi amaran, nak buka pintu ni ke ataupun kami pecahkan. Sebenarnya kalau kau cari video-video dekat TikTok yang berkenaan Jaiz rape, engkau akan tengok diorang akan bagi tahu dulu nak buka ataupun nak kami pecahkan, cik. Diorang akan cakap. So kalau diorang dah tunggu lama, still tak ada respon, dan diorang dapat confirm memang kita ada kat dalam, even though kita menyorok bawah tilam sekalipun, diorang akan pecah masuk, diorang akan selidik, kau ambil semua tilam, tengok belakang almari apa semua, cari sampai dapat. Kalau dekat Singapura dia beza. Dia tak ada Jaiz, tak ada Jawi ke apa. Dia ada orang-orang yang akan video kau dalam keadaan bogel dan akan send di WhatsApp. Dia akan kasi viral di TikTok. Okey, itu bezanya. Sebab bila kami tak buka pintu, kami sempat pakai baju. Tapi ada tak sempat sampai lari bogel keluar. Dah masuk dalam kereta. Kereta Harrier. Allah. Bukan Harrier. Alamak. Betul tak? Toyota CHR. Siap bagi tahu nama kita. Pernah viral, pernah Siapa viral. ni? Bukan aku. Oh, itu. So Syuk dan rakan-rakan, apa yang akan berlaku selepas itu? Selepas penangkapan, adakah mereka harus dikawinkan ke, dipanggil mak bapak ke, kena denda aku ke? sebenarnya sampai macam Dikawinkan. Tak, pasal setahu aku kalau kena tangkap halwat, kena kahwin bro. betul. Dekat Malaysia sebenarnya ada macam tu. Bila kau dah kena tangkap basah, bila kau dah kena tangkap basah untuk nak cover malu antara untuk nak cover malu antara keluarga. Kadang-kadang ada keluarga decide yang okey untuk kahwinkan anak diorang, untuk bertanggungjawab apa semua. Oh, ni terpulang pada individu lah. Aku Couple rasa lah nak buat begitu. apa. Ataupun sebenarnya dia lebih pada didenda. Dia ada juga didenda. Mungkin juga ada tak salah aku, ada atar-atar dia yang boleh kita rujuk. Tapi kita terus straight point lah. Kalau sebenarnya kita main point pun kita nak cerita pasal cerita kes Ali Aziz. So aku cerita sikit rentetan cerita. Okay. Sebenarnya malam tu, pagi tu, aku pun sebenarnya tengah lepak-lepak, tiba-tiba tengok pom. Kau dengar Alif Aziz waktu tu? Tak. Oh tak, kau dengar lepak rumah. Apa? Syuk pernah duduk dengan Alif Aziz untuk lepak? Bukan. Highlight. Kau jangan tau. Udahlah, tiba-tiba ada komen. Kau bagi tahu kat bos kau tu, kenapa tiba-tiba dia buat macam ni? Kau kan dah kahwin? Ada tau komen macam tu. Bulan pun dah ambil artikel pasal kau dengan Haji Shiro dah. Okay, so far okay. Bila tu tiba-tiba pagi tu tengok Ali Aziz kena tangkap keluar. Sebab berkedudukan masa tu dia orang tak mention nama siapa. Yes. Just dia orang cakap ada seorang penyanyi popular bersama-sama dengan pelakon wanita popular, dan dia mention masa tu penyanyi tu adalah suami orang. Okay. Dan ada komen masa tu aku tengok netizen Malaysia CSI lah. CSI bro. Okay. Engkau akan dapat jawapan hanya dengan membaca komen. Okay. Aku setuju. Dia orang akan buat AA R. Cuba tengok dekat IGAA. Dia orang memang ada lakon sama-sama. Itu yang aku tak tahu. Aku baca tu yang first yang kau cakap tu, pelakon popular dengan penyanyi popular. Aku baca komen, aku nampak, aku screenshot, aku sekurang. Ya, betul. Tapi aku masih 50-50 betul ke tak ni. Aku dah spread sekali betul. Nasib baik lah. Sebab yang mengukuhkan lagi pada masa tu, bila Bella Astila dia ada tiba-tiba dekat Jabatan Agama Islam pukul 2:30 pagi. Yes, correct. So start dari situ kecoh lah. Wall semua naik pasal Alif Aziz, keluar lagi dengan Rohainis. Tapi satu benda yang lain beza kali ni, Alif Aziz tenang, Rohainis tenang. Esoknya Rohainis boleh post gambar dia pegang bunga, sedang buat bunga. So tiba-tiba the next second day kot Alif Aziz dia upload Rohainis upload kod-kod Islamik. Kod Islamik. And then Alif Aziz tiba-tiba dia post kata tunggu masa yang sesuai, dia akan beritahu, dia akan jelaskan fitnah ini. Rohainis pula cakap katakan malam tu kecoh, kononnya 3 jam. Dia orang dekat situ. Rohainis cakap bukan 3 jam, just 30 minutes. Maksudnya sekejap je Alif Aziz. Jauh lah. Sekejap. So daripada standpoint pemerhati Singapura ni, bila menyaksikan apa yang sedang berlaku, ramai yang juga mengandaikan situasi ini adalah untuk marketing untuk satu drama yang mana Alif Aziz dan Rohainis berlakon. Maka dengan itu aku pun terpedaya. Aku tengok macam betul juga. Sebab aku tahu Malaysia bila buat pasal berkenaan dengan marketing, korangnya marketing kira kau punya. Betul, aku setuju. Pada mulanya aku pun cakap sebab tajuk cerita yang diorang berlakon adalah terjerat. Jadi adakah cerita ni adalah marketing terjerat?
jerat. Tapi sangkaan aku dia pelan-pelan macam melisit. Bila tiba-tiba Bella Astila pull out daripada drama tu. Juga ada kenyataan daripada Jawi mengatakan bahawasanya kita tak ada masa untuk nak layankan marketing ni. Ya, ada kenyataan. Dan paling kuat sekali Jizadin hari ni viral, Bella dah pergi mahkamah dan tuntut cerai. Hari ni di saat recording maksudnya kalau dah dimuat naikkan YouTube mungkin dah lambat dah. Penuntutan ni. Ya, penuntutan cerai. So takkanlah kalau marketing untuk drama tu sampai tahap ni. Mungkin mana tu Bella pun sekaki kat marketing. Takkan sampai tuntut cerai. Takkanlah sampai macam tu. Ya. Jadi macam mana perasaan kau bila kau menyaksikan situasi yang berlaku? Takut. Aku takut. Kenapa kau takut? Sebab pada aku, sebenarnya kes Ali Aziz ni dengan aku dia lebih kurang timing. Masa dulu masa kes Ali Aziz meletup, and then lepas kejap kes Ali Aziz cerita aku meletup. So bila Ali Aziz dia dapat tunjuk yang sisi dia turn back balik, dekat JV dia jadi imam. So pada masa tu sebenarnya salah seorang yang influence aku untuk aku macam aku kena contohi dia. Aku kena tengok walaupun dia macam ni, dia turn back, dia betulkan live dia. So aku pun ada sedikit sebanyak jadikan dia inspirasi. So bila berlaku macam ini, sebenarnya aku lebih kepada aku takut diri sendiri, bro. Sebab aku macam aku dah turn back. Macam mana kalau tiba-tiba aku pula jadi macam ni? Takut, bro. Serius, bro. Aku rasa sangat-sangat takut. Seandainya kau terjadi macam itu, apa yang akan kau lakukan? Jangan, bro. Tolong. Tak macam ini. Din, kalau terjadi pada kau, kalau Alif aku Aziz jadi Alif Aziz sekarang apa yang akan kau lakukan? Aku akan lari Dubai. Tak tahu. There's no other way, guys. Aku tak tahulah macam apa. Betul. Kau faham kan? Macam dia telah pun cuba. Dia bukan first time, bro. Benda ni bukan first time cerita lah. Before this tu dia pernah ketangkap lagi. Pernah ketangkap. Lepas tu balik Singapura jap. Buat hal gedebak-gedebuk. Lepas tu kita sampai keluarkan podcast bersama dia. Korang pernah dengar Ali Aziz kan dekat podcast kan? Kita dihentam teruk betul waktu tu. Sebab memberikan dia satu platform untuk berbicara pada waktu tu. Faham. Tapi dia tengah viral negatif korang panggil. Tapi dalam masa yang sama, tujuan kita adalah untuk mendengar sedikit sebanyak rintihan, bukan untuk mengiyakan apa yang dilakukan. Tapi inilah dia punya, orang kata tu, the kicker. Sejurus selepas episod tu dikeluarkan, sentimen mula berubah ketika mendengar daripada beliau. Memberikan, orang kata tu, dia macam ni, bro. Ini pemerhatian aku sebagai entertainer di Singapura ni. Dan pernah aku berbual dengan beberapa orang kata tu, orang-orang lama dalam dunia hiburan yang veteran. Mereka mengatakan the public, especially orang-orang kita, mereka cepat untuk memaafkan watak-watak atau lebih tepat lagi personality yang dah buat salah, tapi mereka ada rupa. Mereka cepat memaafkan. Case in point, Zul Arifin. Satu ketika bila dia dokong watak tu kan, dia kena hentam gila babi, tapi dalam secepat kilat juga orang memaafkan dia. Orang memaafkan dia. Adakah sebab aku tak ada? Bukan kau. Ini bukan untuk kau. Ada komentar daripada komen yang mengatakan, Syuk selama 2 tahun dia digam di Malaysia oleh kerana dia ditangkap sedemikian dan tak ada rupa. Dan Astro tak call kau, banyak yang lain, radio tak call kau, dan sebabnya 2 tahun engkau mencari rezeki di negara orang. Sampaikan lepas 2 tahun baru diberikan kembali peluang. Itu tapi sikit-sikit. Individu seperti beliau diberikan dengan, bagi aku, sekelip mata. Tapi kalau macam hal macam gini, Alif dah banyak kali buat cerita kan. Aku pernah dengar macam interview-interview daripada artis Malaysia. 2 perkara yang diorang tak boleh langgar. Kalau diorang langgar, memang susah untuk dimaafkan. Baik kau ada rupa ataupun tidak. Pertama adalah kecurangan dalam perkahwinan. Yang kedua, kau dah langgar agama, maksudnya kau macam kau keluar agama ke, kau kutuk agama, atau kau buka tudung. Kau buka tudung tu macam susah. Engkau tukar jantina. Itu memang clear cut lah. Itu terus keluar negara, tak boleh balik. Tapi kalau Alif Aziz, dia drama masih jalan terus, bro. Betul lah, dia orang still shoot. Masih jalan. Still shoot. Tapi ada penarikan diri daripada seorang individu. Bella Astila sebenarnya yang menarik diri pada drama tu. So aku tak tahu. So sebab dia orang tak, aku nak usik betul-betul dalam pun tak tahu. Sebab ada hari ni, kalau korang tengok dekat Harian Metro kot, online, ada wartawan dia seorang yang pergi try untuk pergi jejak Alif dengan Ruhainis dekat set penggambaran. Dia orang tak dibenarkan berjumpa, dan dia cuba nak tanya director pun bagi jawapan, director tak berani nak cakap apa-apa selagi tak bawa keluar kenyataan rasmi daripada mulut Alif dan Ruhainis sendiri. Aku nak respect kepada wartawan-wartawan di Malaysia. Bila saat mereka terjah ni agak gila babi. Gila babi. Diorang akan cari berapa gaji mereka, dan kalau boleh kita harus
harus ambil satu wartawan untuk terjah dari sudut kita ambil satu untuk OK Let's Go punya. Oi. Kita bayar. Kita bayar biar berapa melodi bayar kau? Berapa M-Star bayar? Kita bayar double. Kita bayar dolar. Kita bayar dolar, dia orang dah setuju. Ya. Bayangkan kita yang akan dapat news dulu. Dahsyat Azhar, baik. Dapat news sampai kat sini. Kita bersama dengan koresponden yang kini berada di set gila babi, pergambaran. Bagaimana apa yang berlaku? Baiklah, Assalamualaikum semua. Saya kini berada di Alamak, memberikan laporan untuk OK Let's Go. Saya cuba untuk berbual dengan director awal tadi, tapi tidak berkesempatan. Zah, bagaimana Zah? Terima kasih. OK Let's Go dapat dulu. Wih, gila babi. Kau rasa ada tak orang-orang dah? Ataupun kita pakai artis tu? Artis sendiri? Artis sendiri aku rasa wartawan. Sebab artis Wartawan, sendiri dia akan backup artis. Kadang-kadang kawan-kawan dia. Kalau wartawan mungkin. Tapi dia nak kena degil gila tau. Betul, dia macam kira tak kisah punya, lagau punya. Sampai kena tangkap ke apa, wartawan kami ditangkap. Syallah. Wartawan kami ditangkap haluan. Itu dia salah. Itu dia salah. Itu dia salah. Habis aku yang whack dia. Okey, di sini kami ingin mengusulkan pada semua yang sedang menyaksikan, siapa nak jadi wartawan kami. OK Let's Go. Beritahu berapakah jumlah yang anda ingin dibayar. DM CV anda. Kami mencari wartawan yang berpangkalan di Malaysia sebagai koresponden OK Let's Go kami. Kami akan start immediately. Kami nak beat editorial yang lain. Jadi kalau anda rasa anda bekerja di editorial yang lain dan anda rasa macam anda tidak diberikan peluang, anda rasa gaji anda selama 6 bulan asyik rendah, bos anda fuck anda, dan anda rasa macam salah rabak saya, aku buat banyak kerja kasih editorial naik, aku tidak dipandang, mari mari bersama dengan kami. Adakah nanti kerja aku macam akan kurang sebab selama ni kau hanya menganggap kau personality. Ini koresponden. Takut. Aku takut sebab sama dia aku yang buka cerita-cerita Malaysia. Kau jangan masuk bilik je 3 jam jangan buka. Itu je. Masuk ni ini koresponden macam Al Jazeera, macam ada RTM. Kita bersama dengan koresponden. Kita yang akan ini agak sepuri. Ini agak sepuri. Talo. Aku akan tolong cari. Aku ada kenal dengan melodi. Apa lulusan graduan ke daripada comms media yang nak ingin satu peluang untuk menjadi wartawan. Dan dibayar gaji dolar convert to RM. Ya. Tapi dia tak boleh kasi lain-lain orang lah. Dapat news tu dia boleh kasi kita lah. Kami akan transfer menggunakan Maybank. Ya. Betul lah. Ya. Okey, tapi so far itu adalah side aku lah. Pandangan aku tentang Malaysia, aku tak dapat cerita. Korang pula sebenarnya daripada Singapura macam mana? Macam mana apa? Apa yang kita akan bila korang dengar cerita ni, korang ialah, of course korang pun pernah bertemu dengan Ali Aziz. Pernah. Aku tak ingin komen sangat tentang dia sebagai seorang personality. Tapi dalam masa yang sama aku tengok, aku kesian jugalah. Aku nak cakap kesian kat Bella, kesian kat Alif juga, sebab dalam masa yang sama dia dimalukan sedemikian rupa. Dan ini sesuatu perkara yang sebagai seorang pemerhati dan pernah mengalami penceraian, bila aku lihat perkara ni berlaku, memang pada asalnya dulu bila belum bercerai ni kita macam wah best lah nak baca, nak komen dan sebagainya. Tapi bila terkena sama templak pada diri sendiri, aku rasa wah mereka ada isu-isu yang perlu mereka settlekan. Sebab ada rasa yang sama. Sebab isu-isu ni melibatkan hubungan keluarga, hubungan anak-anak, macam mana nak jumpa. Dan sejujurnya ini yang akan orang kata tu yang paling affected tentang perceraian, bukan saja antara mereka berdua, malahan anak-anak yang paling affected. Yalah, paling affected. Betul. Jadi aku doakan yang terbaik sebenarnya dengan bulan yang suci ini. Semoga kalau nak berdamai, kalau tak nak dapat ikut haluan, diselesaikan dengan mudah lah. Ya, ikut haluan masing-masing. Tapi satu perkara yang kalau boleh dia mendengar ke apa, fikir pasal anak. Fikir anak. Aku cuba fikir pasal ini benda bukan aku nak normalize this thing. Betul. Memang kalau lelaki dengan wanita yang bukan muhrim dalam satu rumah tu memang tak dibolehkan dalam Islam lah. Harapkan itu berhaluat lah. Tapi kalau kau tengok dekat Singapura lah, Indonesia, dekat Malaysia, cara pergaulan, cara percampuran semua, aku rasa semua dah agak-agak sama bro. Tapi oleh kerana Alif Aziz dengan Rohainis adalah selebriti, sebab tu diorang kena attention yang betul-betul teruk lah. Kau rasa? Ni pada pendapat aku lah. Sebenarnya aku faham apa maksud yang Raja Razi cuba cakap. As a public figure, as a public figure, kita tahu yang kita ni ada satu pikul tanggungjawab. Orang akan mematikan kita. Even budak-budak pun kadang-kadang dia suka cara kita. Nak pakai macam ni lah, sebab macam ni kita akan nampak macam Zah lah. Okay let's go. Nak style-style macam dia orang potong rambut macam Razi. So sebenarnya as a public figure, seboleh-bolehnya kau memang kena carry satu branding yang baik. Itu adalah tanggungjawab bro. Kau memang tak boleh lari bro. I agree, bro. Dan sebenarnya kalau dalam Islam pun dah cakap macam tu. Dan bukan aku nak cakap apa, tapi kalau kau dah diberi peluang sebegitu banyak macam tu, sayangnya kalau kau tak jaga.
Kita harapkan yang terbaik untuk kerabat keluarga yang terlibat dan semoga dapat cari satu jalan penyelesaian yang boleh diterima akal dan fikiran. Kita berehat seketika waktu dengan teman-teman penaja sejurus lepas ini. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Okay, Rapi number 1. The number 1 podcast in Singapore.